Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Bersama saya lah, Cikgu Suryati. Sekejap Okay, so saya ada share dekat awak juga slide. Sambil tu awak boleh tengok dalam buku teks. Bermula daripada muka surat apa tadi saya kata? 48 48. Okay. So kita tengok untuk hari ni kita nak belajar tentang hasil pembelajaran 2.1 dengan 2.3 sahaja sebab hari ni kita tak dapat nak jalankan eksperimen. So kita akan KAV, eksperimen yang tak buat ni doakan PKP awak naik nanti ada masa untuk kita buat eksperimen, so kita akan pulun buat eksperimen je. So selagi ada masa ni kita pulun secara teori dulu, mana yang kita boleh buat simple eksperimen kat rumah, awak boleh buat sendiri, saya boleh tunjuk. Tapi yang memerlukan kita perlu berada di sekolah, macam hari ni eksperimen 2.2, sepatutnya ada eksperimen. Kita nak kira kalori bagi kacang tanah, bagi beberapa jenis makanan dekat sekolah sepatutnya. Tapi kita tak dapat buat. Okay, sebab perkakas pun tak ada. Ataupun kalau saya tengok PKP macam lama lagi, mungkin saya buat demo kat sekolah ke untuk tunjuk ke awak. Tapi tak sure lah kan sebab awak tak boleh buat sendiri. Setakat tengok demo je tak best, dia tak feel. So doakan doakan PKP habis awal, so kita boleh buat kat sekolah sama-sama dan boleh nampak teruslah. Eksperimen ni eksperimen baru. Untuk SSM ni, untuk silibus baru ni, dia adalah eksperimen yang baru. Untuk 2.2 hari ni kita tak bincang. Dan kita akan bincangkan sikit tentang 2.3, mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak mendapati keperluan individu. Nanti kita akan tengoklah. Kalau tengok dalam buku teks pun ada nampak dah. Okay, beberapa contoh dia. Okay, first kali untuk pembelajaran hari ni, kita nak menepati hasil pembelajaran 2.1 tu, awak kena faham apa maksud gizi seimbang. Saya rasa masa awak form 2 dah belajar. Betul tak? Okay, gizi seimbang. Apa maksud gizi seimbang? Tak tahu cikgu. Gizi seimbang. Gizi seimbang ni makanan yang seimbang. Yes. Okay, seimbang tu macam mana? Balance. Okay, awak tengok. Okay, awak tengok Yes, semua kelas makanan. Nampak tak? Saya gariskan, semua kelas makanan. Kalau awak ingat lagi dulu, awak pernah belajar ada piramid makanan, kemudian ada yang carta pertama, kedua apa, ketiga apa. Paling banyak sekali awak kena makan adalah karbohidrat dan protein. Kemudian yang paling sikit awak kena makan apa? Lemak dan manisan. Okay. Tu. Nampak tak? Okay, lemak dan manisan. Okay, so gizi seimbang ni dia ada termasuk dalam kita punya objektif pembelajaran. So awak kena hafal. Apa maksud gizi seimbang? Adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan tapi dalam kuantiti yang betul. Ni. Keyword dia. Memanglah ada semua kelas makanan tapi kuantiti dia kena betul. Betul ke karbohidrat paling banyak? Mineral paling banyak, tu awak kena tengok balik. Okay, so oleh kerana kita nak tengok kalau kat Malaysia ni sekarang ni kalau awak baca, Malaysia antara salah satu negara yang ramai penduduknya yang mengalami obesiti. Apa maksud obesiti? Berat badan berlebihan. Akibat daripada mungkin pemakanan yang tidak seimbang. Okay, so mereka melancarkan ini akan berlaku kalau apa? Kalau kita tak mengambil gizi yang seimbang. Okay, sama ada kurang sangat pun tak boleh, terlebih pun tak boleh. Okay, awak tengok sakit yang pertama ni, budak ni. Apa yang awak nampak kat dia? Dah tak pakai baju kan? Perut buncit, kurus, tapi perut je membulat, buncit. Okay, yang ini biasanya di budak yang tidak cukup protein. Tak cukup protein dalam badan dia, dia akan mengalami penyakit yang kita panggil dia kwashiorkor.
kwashiorkor. Kat Malaysia jarang lah sebab Malaysia ni orang kata syurga makanan kan. Biasanya kalau tengok anak-anak orang Afrika yang duduk dekat padang pasir, dekat hutan kan, yang memang susah nak dapat sumber protein, ikan pun tak dapat. Okay, so mereka akan mengalami satu penyakit yang dinamakan kwashiorkor. Okay, satu lagi penyakit marasmus. Dia kurus keding juga tapi perut dia tak buncit. Keris pula. Kering. Tinggal nampak tulang je. Yang ni kita panggil nama dia marasmus. Nanti tengok. Okay, goiter. Awak tengok apa beza dekat muka makcik separuh ni? Apa beza dia? Boleh tulis kat chat juga. Ataupun boleh buka awak punya speaker untuk tulis, untuk jawab. Apa yang awak nampak? Perbezaan dia. Beguk. Macam beguk. Okay, ramai bukan awak je lah. Yang sebelum ni pun batch, bila nampak bengkak kali leher je dia kata beguk. Okay, beguk tu, siapa pernah kena beguk? Pernah kena beguk tak? Okay, beguk tu biasa dekat leher ni dia bengkak. Pernah tak kena? Tak pernah. Orang kata sekali seumur hidup lah akan kena. Okay, bila kena tu dia akan bengkak, awak tak boleh nak toleh. Awak kalau nak pusing pun awak kena dengan badan-badan awak sekali gerak. Okay, seolah-olah macam awak tak boleh gerakkan leher awak. Okay, sebab dia membengkak. Okay, tapi beguk disebabkan oleh virus. Okay, virus. Bukannya disebabkan oleh malnutrisi. So, kalau awak jawab beguk, jawapan awak akan salah. So, nama dia adalah goiter. Okay, macam mana goiter ni? Goiter ni, okay, kalau awak rasa dekat leher awak ni, dekat, kalau lelaki ada halkum kan? Okay, dekat halkum tu, dekat belakang tu sebenarnya kita ada satu kelenjar. Kelenjar tu akan mengeluarkan hormon untuk mengawal kadar metabolisme awak. Tapi kalau kelenjar tu dia mengeluarkan hormon yang berlebihan ataupun kurang atau terlebih, dia akan menyebabkan kelenjar tu tadi membengkak. So sebenarnya adalah kelenjar tu. Kelenjar tu sepatutnya kecil je. Kita pun tak rasa kalau tengok leher awak tegak je kan. Tapi oleh kerana dia merembeskan hormon yang berlebihan, goiter ni akibat daripada kekurangan iodin. Iodin ni daripada mana awak dah dapat? Sumber dia daripada seafood. Haiwan-haiwan laut yang bercengkerang. Contoh macam udang, ketam, apa lagi, lala, kupang. Itu kena makan juga tapi dalam kuantiti yang betul. Okay, kenapa bila kurang awak dapat iodin, awak boleh kena sakit goiter ni. Okay, kelenjar awak tu akan membengkak. Dia menyebabkan macam ni. Dia tak boleh surut tau. Sakit goiter. Okay, satu lagi, yang bawah ni rasanya ramai orang yang kena. Kita sendiri pun boleh kena. Okay, kadang-kadang bila gosok gigi tu, gigi dia berdarah, gusi dia berdarah. Okay. Kalau dah ada simptom awal, awak gosok gigi berdarah, maksudnya awak kurang vitamin C. Okay, C. Jadi awak kena ambil vitamin C dalam kuantiti yang lebih sikit lah pada waktu awak gosok gigi tu, gusi awak berdarah. Okay, apa antara makanan yang kaya dengan vitamin C? Okay, buat oren kan? Oren, dia makanan yang masam. Oren, apa lagi? Anggur, apple hijau. Dan sebenarnya Durian. antara durian ada sikit vitamin C tapi tak banyak. Apple hijau. Apple hijau yes. Tapi sebenarnya antara oren dengan buah jambu batu lebih kaya dengan vitamin C berbanding dengan buah oren. Okay. Jambu batu. So jambu batu macam senang dapat kan? Ais batu? Ais batu tak. Okay. So vitamin C paling senang awak dapat daripada pemakanan lah. Buah-buahan macam tomato pun ada vitamin C. Biasanya kalau awak perasan, vitamin C ni awak boleh dapat daripada makanan yang agak masam. Macam jambu batu pun ada masam-masam dia sikit. Apple hijau pun masam-masam sikit. Buah oren pun ada masam-masam sikit. Ataupun buah-buahan ataupun sayuran yang berwarna. Okay, kenapa carrot tu warna oren? Kenapa tomato pun warna merah oren? Sebab warna-warna ni sebenarnya dia boleh melambangkan juga ada vitamin apa yang dalam tu. Okay, tu scurvy. Scurvy
kalau awak dah start gosok gigi tu berdarah, so makan vitamin C Okay, lama-lama kalau awak biarkan je, awak tengok gusi dia ni, tengok. Boleh sampai tahap macam tu. Okay, gigi awak pun dah tak teratur, gusi awak pun jadi lembut dan sebagainya. Boleh menyebabkan masalah lah. Okay, ni disebabkan oleh vitamin C. Okay, satu lagi penyakit yang ini biasanya dapat dikesan seawal bayi tu lahir, dah pandai jalan, dah besar sikit. Bila jalan tu nampak macam, kenapa macam jalan kaki dia tak tegak? Kan ada orang kata macam tak bedung kan? Tapi sebenarnya bukan sebab tak bedung tau. Sebab dia kekurangan vitamin. Vitamin D tak silap saya. Saya confuse antara marasmus dengan riket. Tengok balik dia kurang satu vitamin yang menyebabkan dia punya, nama penyakit dia adalah riket, menyebabkan dia punya tulang dia tu jadi lembut. Tu yang jadi kaki dia bengkok tu. Bukan kaki je boleh bengkok, tangan pun boleh bengkok juga. Biasa kalau tengok tangan awak ni, tulang tangan awak ni lurus kan? Kalau dia bengkok. Sama juga dengan kaki. Okay, so sebab tu kalau macam ibu yang pregnant, doktor akan tengok betul-betul, bagi ubat, kena makan zat besi. Kalau HB low, memang kalau hemoglobin dalam darah rendah, tekanan darah rendah, dia akan ambil berat, ataupun tekanan darah tinggi, ataupun kena kencing manis, sebab dia akan mempengaruhi bila baby terlahir nanti mungkin ada something yang baby tu akan dapat penyakit apa-apa. So daripada dalam kandungan lagi kena jaga. Doktor bagi ubat macam-macam tu, walaupun rasa malas nak makan, kena makan juga. Sebab fikir nanti baby tu lahir, kesian kat dia. Kesian kat dia, susah kat kita kena jaga kan. Okay, itu kalau kita kurang malnutrisi. Okay, tadi saya kata pasal gizi seimbang, betul tak? So, dekat Malaysia, kita buat satu kempen. Satu kempen yang kita panggil dia adalah Konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pernah dengar tak? Pinggan Sihat Malaysia. Siap ada jual tau pinggan ni. Memang untuk kita panggil suku-suku separuh. Okay, tapi ada orang ramai yang silap. Dia buat yang separuh ni nasi, suku-suku tu sayur dengan protein. Sebenarnya tak. Yang suku tu adalah karbohidrat. Okay, macam ni. Karbohidrat. Apa dia? Macam ni dia bagi contoh nasi, mi, roti, bijirin, produk-produk ubi kentang. Okay, separuh hidangan. Okay, separuh lagi, separuh suku lagi adalah protein, contoh protein ikan, daging, telur, kekacang, suku. Dan yang separuh tu sepatutnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Baru kita panggil Pinggan Sihat Malaysia. Ataupun diorang buat, okay, sebesar tapak tangan awak ni, okay, kalau awak nak makan, sebesar tapak tangan awak ni protein. Apa tu protein? Telur satu cikgu tapak tangan saya besar, telur boleh muat 2. Tak. Kalau 2 dah kira 2. Okay, tak boleh. So satu hidangan protein. Okay, ikan, besar ikan tapak tangan awak. Daging pun sebesar tapak tangan awak. Buah-buahan dengan sayur-sayuran separuh kan tadi. Okay, ni awak punya tangan ni. Okay, sebesar ni. Saiz cukup, satu cukup. Dan karbohidrat segenggam je sepatutnya. So kalau awak makan nasi tu segenggam je. Saya tak dapat bayangkan kalau awak makan nasi segenggam je. Tak cukup kan? Cukup ke tak? Kenapa? Cikgu, kenapa saya ni masa tengah belajar ni makan banyak? Okay, nanti kita akan tengok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar pengambilan kalori seseorang. Termasuklah kita lah faktor umur. Awak punya pengambilan makanan dengan saya punya pengambilan makanan tak sama. Okay, awak memang kena ambil lebih sebab awak sedang meningkat remaja, sedang meningkat dewasa kan. Dah 16 tahun, maksud 17 tahun kan. Okay, ada yang dah 17 tahun. Awak nak masuk ke arah dewasa. Pembesaran dah tak ada tapi awak masih aktif berbanding dengan saya. Kalau awak boleh berlari, saya jalan je. Kan? So, tenaga yang awak perlukan lagi banyak daripada saya. So, pengambilan dia lebih banyak awak yang ambil. Okay, sama juga dengan jantina. Kalau jantina antara lelaki dengan perempuan, awak tengok mana yang makan lagi banyak? Perempuan. Biasanya lelaki akan makan lagi banyak. Tapi lelaki susah nak gemuk waktu sekarang ni. Ya, cikgu, betul. Betul versi awak.
Betul tak? Biasanya lelaki tengok, ish, banyak dia makan pinggan macam tu kan. Tapi tak gemuk-gemuk juga. Okay, pada usia awak sebab metabolisme awak tinggi. Lagilah lelaki. Pengambilan lelaki dengan perempuan, perempuan kalori dia kena lebih rendah sebab kita kan lemah lembut dekat perempuan kan. Yang lelaki kan aktif. Macam ni dalam kelas ni. Apa? Yang menjawab lelaki, kebanyakan lelaki kan. Okay, so memang lelaki lebih aktif. Jadi pengambilan kalori dia kena lebih banyak berbanding perempuan. Okay, apa lagi yang awak rasa boleh buat comparison? Okay, tadi kita dah buat comparison lelaki dengan perempuan. Usia. Saya dengan awak. Perbezaan usia kan. Apa lagi yang awak rasa, cikgu, kalau ni boleh tak kita buat perbandingan? Ada tak siapa nak bagi idea? Macam mana kalau musim hujan dengan musim panas? Kalau dengan hari panas macam tadi Okay. Boleh So sebut tadi boleh. kita sampai, kita berhenti dekat pinggan siap Malaysia kan? Okay, so ini ada dalam konteks means maksudnya boleh ditanya dalam soalan peperiksaan. Mungkin kalau tengok dalam konteks awak tu dia ada bagi gambaran makanan sebenar dalam pinggan, itu adalah portion sebenar. Okay, ataupun ni kalau tengok cari dekat KKM punya website, ada banyak cerita pasal suku-suku separuh ni Okay, apa maksud dia, apa yang boleh ada dalam hidangan separuh tu, apa dia, suku tu apa dan sebagainya. Okay, so kita masuk kepada, kalau tengok dalam buku teks awak, muka surat 50. Okay, kita nak tengok pula nilai kalori. Apa tu nilai kalori? Selalu dengar, selalu nampak dekat, kalau beli makanan biskut ke, beli roti ke, akan nampak ada kalori berapa per gram berapa kan. Okay, apa maksud nilai kalori makanan? Okay, nilai kalori ni adalah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Contoh, awak makan 70 gram nasi masuk dalam badan awak. So, nilai kalori makanan tu apa adalah berapa jumlah yang dapat dibebaskan apabila 1 gram makanan 1 gram makanan tadi maksudnya dibakar dengan lengkap dalam badan awak. So macam mana nak kira? Ada cara dia lah. Okay, nanti kita tengok ada satu alat yang digunakan, dia akan masukkan makanan tu dalam alat tu dan dia dapat kira berapa nilai kalori makanan dalam makanan tersebut. Sebab tu kalau awak tengok, kalau makanan-makanan kan, saya tak ada contoh pula makanan kat sini. Awak akan nampak kat belakang tu nutrisi makanan. Okay, nutrisi makanan, dia akan tunjuk berapa per gram. Ada tak makanan, bungkusan makanan dekat dengan awak? Contoh macam Nutella ni. Okay, Nutella. Nampak tak? Okay, so kalau tengok dekat belakang ni ada cerita pasal nutrisi makanan. Kalau tengok apa-apa makanan yang awak beli berbungkus yang tu memang ada tulis kat belakang ni. Okay, ataupun kalau beli biskut ke. Okay, kalau biskut dekat belakang ni ada, alamak tak nampak. Okay, ada nutrisi makanan juga. Okay, ni biskut. Okay. Macam mana nilai kalori makanan ni dikira? Dia ada unit dia. Okay, unit dia dalam bentuk kalori. Okay, saya dah sebut dekat sini, ada tulis kalori ataupun kilokalori, joule ataupun kilojoule. Tapi unit SI bagi nilai kalori adalah joule per kilogram. So dia gunakan joule ni. Dia gunakan joule. Jangan salah eja. J-O-U-L-E. Joule. Okay. So macam mana nilai kalori makanan ni dikira? Alright. Ni bentuk dia. Ni nama dia. Calorimeter bomb. Okay, bom tu macam menakutkan kan, tapi tak pun. Dia nak ukur nilai kalori dalam makanan. So makanan yang kita nak kira tu, contoh biskut tadi. So ambil beberapa keping biskut tu tadi, masuk dalam alat ni. Okay, masuk dalam alat ni, nanti akan keluarlah bacaan dia. Protein berapa, lemak berapa, karbohidrat berapa akan ada kat situ. Okay, per gram. Alright. So ini nama dia apa? Calorimeter bomb. Kalau tengok dalam buku teks awak pun ada Rajah 2.3. Okay, ini
adalah nilai kalori standard. Ini adalah nilai standard untuk karbohidrat, lemak dengan protein. Kena ingat. Kalau tak ingat pun tak apa, tapi takut soalan keluar untuk soalan objektif. Berapakah nilai kalori bagi karbohidrat? So kena tahulah 16.7. Lemak berapa? 37.6. Protein berapa? Protein sama dengan karbohidrat. Okay, 16.7. Okay, tapi adakah semua karbohidrat, roti, nasi, kentang mempunyai nilai yang sama? Kita. Yang ni dia bagi spesifik. Karbohidrat 16.7, lemak 37.6, protein 16.7. Tapi setiap makanan tu berbeza. Okay? Setiap makanan tu berbeza sebab contoh dalam daging. Daging protein tapi dalam daging ada lemak juga. Okay, ada lemak juga. So dia nak kira macam mana? So setiap makanan tu dia ada nilai kalori yang berbeza. Okay, saya buat contoh ni dalam buku teks awak muka surat 51. Okay, boleh rujuk muka surat 51. Okay, contoh sumber karbohidrat, kelas makanan karbohidrat, okay, nasi, roti, gula terkandung dalam kategori karbohidrat. Tapi awak tengok kat situ nilai kalori setiap satu. Tak sama. Okay, sama juga dengan minyak sawit, mentega, protein, pelawas, macam sayur-sayuran dengan buah-buahan, biasa kita kenal dia sebagai pelawas lah. Okay, kobis, timun, okay, apa lagi, sayur-sayuran hijau pun mempunyai nilai kalori yang berbeza. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Yang tadi kita dah tengok malnutrisi kan. Okay, yang ini sama juga. Apa maksud kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu? Maksudnya selain daripada mengamalkan gizi yang seimbang, jumlah dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan. Contoh macam ni, seorang buruh yang buat rumah tu dengan saya, cikgu lah, duduk macam sekarang duduk je kan. Okay, adakah keperluan dia dengan saya sama? Apa yang berlaku kalau dia ambil macam mana apa yang saya makan? Maksudnya saya tak boleh makan banyak sangat sebab saya tak melakukan aktiviti yang berat macam dia. So, kalau dia ambil pengambilan kalori sama macam saya, dia tidak bertenaga. So, akan ada kesan. Okay, contoh yang ini. Okay, kesan dia. Tu gambar orang tengah pegang. Apa maksud tu? Serangan jantung. Okay, sakit ni jantung sakit. Okay, macam mana boleh kena serangan jantung? Biasanya akibat daripada pengambilan makanan yang tidak seimbang. Jantung biasanya berkait dengan arteri. Awak dah belajar masa form berapa? Berkaitan dengan salur darah pada jantung yang mungkin tersumbat menyebabkan jantung ni kan fungsi dia mengepam darah kan ke seluruh anggota badan awak. Jadi bila jantung tak dapat pam darah dengan baik, ada satu salur tersumbat sahaja boleh mengakibatkan penyakit jantung, serangan jantung. Okey, awak bayangkan kalau awak minum air boba tu pakai straw halus, apa yang berlaku? Awak boleh minum tak air tu? Sangkut kan? Sama dengan darah kita. Darah kita ni, salur darah kita ni, dia punya kecil dia seumpama macam benang. Halus dia macam benang, bayangkan. So maksudnya kalau sehalus-halus lemak sekalipun yang melekat pada salur darah kita, dan bayangkan yang dah terkumpul banyak, so dia akan menyebabkan ada satu salur yang clog, tersumbat dan boleh menyebabkan serangan jantung sebab oksigen tak sampai dekat bahagian situ. Okay, satu lagi yang awak nampak yang sebelah ni. Okay, yang ini. Okay, saya besarkan. Apa yang awak perasan dengan dia? Okay, yang ini, yang atas ni adalah salur darah yang normal. Macam awak muda lagi, normal lah salur darah awak macam ni. Okay, bila kita makan, contoh macam McD, KFC hari-hari, ayam goreng hari-hari, ayam pula suka bahagiannya tongking ayam tu, bontot ayam tu, yang bahagian banyak lemak. Ataupun makan ayam tu bahagian kulit je. Isi semua bagi ikut orang. Kau bagi kat aku kulit je. Okay, makan kulit je. So lama-lama
lemak tu sikit-sikit dia akan terkumpul dan menyebabkan dekat bahagian sini akan sempit. Bila sempit, darah ni dia mengalir, dalam masa yang sama dia ada oksigen. So, aliran darah tu akan jadi, kat sini akan menjadi perlahan, kat sini akan jadi tekanan yang laju. Sebab tu nanti kadang-kadang pernah dengar orang, biasanya orang tekanan darah tinggi kan, kemudian dia pula kena kolesterol yang tinggi, kadang-kadang kita dengar dia meninggal tiba-tiba. Kenapa? Sebab salur darah pecah dah. Salur darah pecah. Macam mana salur darah boleh pecah? Bayangkanlah salur darah tu kecil dia macam benang. Kemudian ada pula lemak. Kemudian, awak pernah tak ambil salur getah yang awak buka air, awak tutup separuh dia punya lubang getah tu, air akan memancut lebih laju. Betul tak? Maksudnya tekanan dia lebih kuat. Sama juga dengan salur darah kita. So, bila ada ruang sempit kat sini akan menghasilkan tekanan yang tinggi. So, dia boleh menyebabkan penyakit arteriosclerosis. Lebih dahsyat lagi, dah lah tersumbat kat sini. Ada lemak kat sini. Ada kolesterol. Ni akibat daripada kolesterol. Kolesterol. Kemudian ada darah ni, dia bawa sekali, kita panggil dia platelet darah kan. Dia bawa. So, yang ini macam lama-lama dia akan terkumpul kat sini. Bila blocking kat sini, bawah tu, bila ada mendapan yang ada kolesterol, kemudian yang tadi kan darah yang kalau salur normal kan darah tu mengalir normal je kan. Dalam darah kita ni ada platelet darah, ada hemoglobin, So, bila dah ada ruang sempit, dia akan tersumbat macam longkang lah. Bila ada daun-daun kering, satu daun kering okey lagi. 2, 3, 4, 5 bila dah banyak dia akan menyebabkan longkang tu tersumbat. Tak? Sama dengan salur darah kita. Dan bila dah macam ni, awak bayangkan tak ada darah yang boleh keluar kat sini, lama-lama dia akan pecah. Yang ini adalah penyakit arteriosclerosis. Selalu keluar. Apa punca dia? Kolesterol. Jangan kata orang kurus kolesterol tak tinggi. Macam mana nak tahu simptom awak ni kolesterol tinggi? Awak kena tahu sebab awak pun dah 17 tahun ni. Lepas ni dah bekerja. Awak kena tahu. So macam simptom awal kalau awak rasa macam asyik pening kepala, kemudian rasa macam sakit belakang, sakit tengkuk, kemudian rasa macam nak marah je, tak ada benda pun nak marah. Ni lain tau daripada simptom yang PMS kan, lain. Tapi yang ni awak sendiri rasa macam tak sedap badan, lepas tu rasa macam lemah, lesu, pergi klinik, cek kolesterol. Kemungkinan kolesterol awak tinggi walaupun badan awak kurus. Boleh kena. Itu bukan BP cikgu? Sebab tu saya kata kena cek darah. Kadang-kadang kalau tekanan awak tekanan darah awak doktor akan cek kolesterol. Biasanya akan sangkut kolesterol. Tapi kalau tekanan darah awak pun memang tak kolesterol tu dia akan jatuh nombor 2. Tapi bayangkan kalau awak ada tekanan darah tinggi, ada juga kolesterol, yang itu lagi bahaya. Dia boleh menyebabkan penyakit jantung. Bukan sama ya cikgu? Lain. Tekanan darah tinggi, ni kita punya ruang salur darah tu jadi sempit tau. Sebab apa sempit? Sebab kadar aliran darah tu tak seimbang. Terlalu laju. Bila terlalu laju, salur darah awak macam ni, macam contoh awak ada pasang paip getah kat rumah, tapi air kat rumah awak tu terlampau laju, lama-lama paip getah tu dapat bertahan tak? Akan ada bocor, senang bocor kan, senang koyak. Sama juga dengan salur darah kita. Bila aliran darah tu terlalu laju, salur darah tu makin lama dia punya ruang ni dia punya lapisan ni, lapisan ni makin lama makin nipis. Dia akan tipis. So bila tipis dia akan senang pecah. Itu kalau tekanan darah tinggi. Dia tak balance lah. Waktu
awak punya jantung pun akan problem juga. Biasanya kalau tekanan darah tinggi dia akan berkait dengan jantung. Kalau orang tu ada kolesterol lagi teruk. Okay, so elakkanlah. Sebab tu kena jaga pemakanan. Okay, yang ini gambar apa? Tengok Nobita dia jadi gemuk. Nampak tak? Okay, yang satu ni, yang gemuk ni kita panggil dia obesity. Terlebih makan. Maksudnya dia ambil kalori lebih daripada sepatutnya dia kena ambil. Contoh macam saya, sepatutnya saya kena ambil satu hari 2,100 kilokalori sahaja contoh. Tapi saya ambil sampai 5,000. Makan makanan. So, kalori yang tak sepatutnya tu dia tak ditukarkan dalam bentuk tenaga dengan kadar yang betul. So, dia akan jadi lemak dalam badan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama terbentuklah obesity ni. Menggelebih kat sana sini kan. Okay, so ni obesity. Rasanya senang nak dapat contoh dekat negara kita ni. Tapi anorexia nervosa ni jarang kita nampak. Tapi ada. So hati-hati. Mana yang rasa makan, nanti aku gemuk Ataupun makan. Dia sebenarnya orang yang kena anorexia ni dia ada satu penyakit mental. Kenapa saya kata mental? Sebab dia dah kurus tapi bila tengok cermin dia nampak dia gemuk. Dia masih gemuk. Dan dia rasa macam aku gemuk ni padahal muka dia cengkung gila ni. Gemuknya aku. Dia berhalusinasi, dia nampak seolah-olah dia dalam cermin tu gemuk lagi. Dia macam nak diet boleh tapi diet yang betul adalah diet yang seimbang. Itulah suku-suku separuh tu. Dia bukannya faktor lain. Sebenarnya itu adalah cara untuk diet yang betul lah. Okay, sebenarnya jaga makan pun dah boleh turunkan berat badan. Okay, so orang yang macam ni, bayangkan apa kita nak buat? Tapi orang yang ada penyakit ni, dia ada penyakit mental lah. Sebab dia makan sikit tapi dia tetap rasa gemuk lah. Dia punya diet tu berlebihan sangat. Okay, so boleh jadi masalah juga. So siapa yang diet boleh, tapi jangan berlebihan sebab boleh menyebabkan anorexia nervosa. Dia dah jadi bukan kena hantar dekat pakar pemakanan tau. Dia kena hantar dekat pakar counselling dulu. Baru dia pergi dekat pakar pemakanan. Dia kena betulkan mindset dia dulu. Okay, dalam buku teks awak muka surat 54, dalamnya ada. Okay, boleh rujuk dalam buku teks awak muka surat 54. Dia ada terangkan tentang apa tu obesity, punca dia dan kesan dia. Boleh baca. Sama juga dengan atherosclerosis tadi, diabetes pun selalu dengar, kencing manis. Apa yang berlaku bila kita kena kencing manis? Tekanan darah tinggi tadi, siapa? Logan nak tanya kan? Okay, so bila orang ada masalah tekanan darah tinggi, tengok kesan dia meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Dia memang ada kaitan. Okay, memang ada kaitan. Sama juga dengan arteriosclerosis. Kalau tengok arteriosclerosis, kalau kita ada penyakit yang salur darah tersumbat, awak tengok kesan dia akan meningkatkan risiko menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. So dia seolah-olah penyakit yang berangkai. Kalau kau ada arteriosclerosis, kalau kolesterol kau tinggi, kau kemungkinan boleh kena sakit darah tinggi. Bila awak kena sakit darah tinggi, kemungkinan untuk sakit jantung pun tinggi. Macam itulah lebih kurang. Dia berkait sebab dia salur darah kan. Okay, boleh Okay, kita dah habis dah ni. Dah habis lah. Ni last yang terakhir. Okay, kenapa agaknya masyarakat dekat Malaysia ni, kalau tengok dalam buku teks awak muka surat 55, corak pemakanan di Malaysia. Apa yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia ni yang kena obesity? Okay, first kita ada restoran 24 jam, Mamak, KFC, McDonald yang dah buka 24 jam. Ada yang 25 jam kan. Okay, waktu makan kita yang berbeza, tak ikut masa. Macam awak sekolah mungkin adalah okay, waktu rehat pukul berapa, makan tengah hari pukul apa, balik petang pukul apa. Tapi kalau duduk kat rumah kadang-kadang tak tentu masa kita makan. Dan jenis makanan. Orang India cara pemakanan dia lain. Orang Cina, kaum Cina pemakanan dia lain. Kalau kaum Melayu lain pula cara pemakanan dia. So
corak pemakanan ni menyebabkan ada pelbagai penyakit yang boleh didapati dekat Malaysia ni lah. Okay, yang saya dah sebutkan tadi. Dan yang terakhir dalam buku teks awak pun ada, ini adalah kesan makanan segera ataupun makanan-makanan ringan yang kita boleh ambil lah, tapi bukannya setiap hari, setiap masa wajib ambil. Tak. Okay, kadang-kadang kita nak juga rasa macam sambil tengok TV tu kunyah-kunyahan. Okay, boleh tapi bukan dalam kuantiti yang banyak ataupun selalu. Okay, malah dalam masa hari ni order je lah. Sekali-sekali tak apa. Bukannya setiap minggu mesti wajib sekali atau 2 kali. Okay, so kalau boleh daripada awak lagi 17 tahun, muda lagi, ada yang dah 18 tahun, jaga corak pemakanan kita. Okay, habis dah untuk hari ni, untuk malam ni dah habis. Ada 4 minit lagi. Okay, so kena buat latihan. Nak tengok faham ke tak? Buat, nanti saya akan bagikan macam biasalah. Kita akan bincangkan ke apa ke jawapan. Okay, amali proses saya muka surat 29 hingga 31 dan 35. So bahagian eksperimen tu awak tinggalkan. So hari ni kita belajar keperluan nutrisi untuk manusia. So first awak kena tahu apa maksud gizi seimbang. Nilai kalori, apa maksud nilai kalori. Unit dia dalam bentuk apa. Unit SI dia dalam bentuk joule. Kemudian apa alat yang digunakan untuk menyukat nilai kalori? Apa tadi nama alat dia? Kalorimeter. Kalorimeter bom. Kemudian ada beberapa penyakit malnutrisi yang disebabkan oleh pengambilan makanan yang tidak seimbang. Contoh scurvy, goiter yang besar kat sini. Kemudian apa lagi? Ricket. Yes, ricket tu yang mana? Yang bukan racket Racket tu yang untuk main tenis, main Sama badminton. komedi. Okay, ni yang kaki dia bengkok, tulang dia lembut lah sebenarnya cerita. Apa lagi? Okay, obesity, anorexia, arteriosclerosis, sakit jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Dan ada satu lagi, pasal gizi seimbang tadi, macam mana kita nak pastikan yang kita, Malaysia buat adalah konsep pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. So dengan satu lagi pengiraan nilai kalori yang tu saya tak bagi, nanti saya bagi nota, awak salin dalam buku. Yang tu kena salin dan kita buat, saya tunjukkan cara macam mana nak kira nilai kalori. Mungkin saya bagi dalam bentuk video ke macam mana nak kira. Sebab benda tu memang kena buat. Okay, dalam soalan objektif biasanya akan keluar satu. Dan paling takut sekali kalau dia keluar soalan kata 2, soalan esei. Dia minta awak tunjukkan langkah. Tu lagi bahaya. Sebab kata satu awak boleh main dadu kan. A, B, C, baca A, B, C, D. Oh, okay, kat situ bulat. Kan? Tapi kalau kertas esei tak boleh. Okay, so untuk malam ini itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan. Bye. Okay, itu sahaja. Okay, bye. Terima kasih semua.